Nah, gambar video aku tak on. Sekejap. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okay, so kita tunggu ucapan kita kejap Ustaz Sofi. Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah kita mulakan majlis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada para hadirin yang sanggup meluangkan masa pada hari ini untuk menghadiri kelas tajuk kita, kelas tajuk Tuesday yang dianjurkan oleh Exco Surau Alis dan juga kepada penceramah kita pada malam ini. Jadi insyaAllah terdapat beberapa perkara yang ingin ditekankan. Yang pertamanya, hadirin diminta untuk mutekan mikrofon semasa sepanjang program dijalankan untuk mengelakkan gangguan, dan juga diharapkan agar hadirin dapat kekal bersama hingga ke akhir program. Yang keduanya, jika terdapat sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada penceramah kita pada malam ini, bolehlah diajukan pada ruangan chat yang telah disediakan dan akan dibacakan oleh moderator iaitu saya pada sesi Q&A session nanti. Baiklah, bagi pengenalan, nama saya Muhammad Afiq Syahmi bin Muhammad Syahrul yang merupakan pelajar perubatan tahun 2 di UiTM Kampus Sungai Buloh, dan sedikit mengenai latar belakang penceramah kita pada malam ini. Nama penuh beliau ialah Ustaz Muhammad Sobri bin Ilyas yang mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Agama Maktab Mahmud Al-Usta Kedah. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang Usuluddin di Universiti Malaya dan meneruskan pengajian beliau dalam bidang Doktor Falsafah juga dalam bidang Usuluddin di Universiti Malaya. Baiklah,
Pengajian kita pada malam ini adalah berdasarkan daripada kitab Tuhfatul Asfal daripada Imam Al-Jamzuri yang merupakan ulama besar di Mesir, dan tajuk yang akan diperbincangkan adalah nun, sukun dan tanwin. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Dr. Muhammad Sobri bin Ilyas untuk meneruskan kelas tajuk kita pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Ustaz, mute mikrofon. Okay. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil malikil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal warzuqna futuhal arifin wal mauta ala kamilil iman bijahin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyah lillahi ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita bertemu di dalam satu program yang mana insya-Allah ia akan membawa memberikan input yang sangat baik kepada kita, khususnya dalam kita memperbetulkan bacaan kita dan dalam kita menekuni dan mempelajari serta mendalami ilmu tajwid insya-Allah taala. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Berdasarkan kepada ayat sebentar tadi, ayat 29 dan ayat 30 dari surah Fatir, kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji beberapa golongan dalam ayat tersebut. Di antara golongan-golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut adalah mereka-mereka yang membaca Al-Qur'anul Karim. Mereka-mereka yang membaca Al-Qur'anul Karim, dan pastinya tuan-tuan membaca Al-Quran Karim dengan bacaan yang betul, dengan menjaga segala hukum hakam tajwid dan meraihkan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf, menyebutkan setiap huruf daripada huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran Karim dengan lafaz dan ucapan yang betul seperti mana yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mereka ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan pahala yang begitu besar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah akan darjat mereka itu di atas kebaikan yang telah mereka kerjakan tersebut, yaitu membaca Al-Quran Karim dan mendirikan salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain, hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan
yang mengajarkan Al-Quran itu kepada yang lain. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Juga daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman ini, kita faham bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Maka tentu sekali tuan-tuan, nak membaca Al-Quran, ia perlukan kepada ilmu pengetahuan. Nak membaca Al-Quran dengan bacaan yang betul, ia perlu kepada ilmu pengetahuan, perlu kepada persediaan. Mestilah ia bacaan tersebut hendaklah mengikut rules, mengikut aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para ulama, menjaga hukum hakam tajwid, kemudian memberikan setiap huruf itu akan hak-haknya, kemudian mengeluarkan setiap huruf itu dari makhraj-makhraj yang telah ditetapkan oleh golongan para ulama. Maka tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang membaca Al-Quran seperti ini, maka mereka inilah yang akan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Telah warid dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, salah seorang di kalangan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang merdu suaranya. Abu Musa Al-Asy'ari. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghantar Abu Musa Al-Asy'ari untuk beliau melakukan dakwah di Yaman. Untuk beliau melakukan dakwah di Yaman. Dan beliau masya-Allah seorang yang alim, seorang yang Allah Taala kurniakan ilmu pengetahuan tinggi, dan juga Abu Musa Al-Asy'ari ini dalam masa yang sama seorang insan yang Allah Taala anugerahkan kelebihan dan keistimewaan dari sudut kemerduan suara, gemersik suaranya tatkala membaca Al-Quran Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata beliau, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujah, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana mathalut tamrah, la riha laha wa ta'muha tayyib, hulu. Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah, rihuha tayyib wa ta'muha mur." Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, perumpamaan bagi orang-orang yang beriman yang membaca Al-Quranul Karim, mereka ini seperti utrujah. Utrujah ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ia adalah sejenis buah. Dia punya fizikalnya itu, buah itu fizikalnya mirip buah kalau di negara kita ni limau purut. Dia punya kulitnya itu menggerutu. Cuma tinggal lagi kalau limau purut di Malaysia ni warnanya hijau. Adapun utrujah di negara luar, saiznya agak besar sedikit dan warnanya kuning. Warnanya kuning terang. Utrujah ini, masya-Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rihuha tayyib, baunya sangat enak, baunya lazat. Wa ta'muha tayyib, dan rasanya juga sedap, lazat. Baunya sedap, rasanya pun sedap. Itu perumpamaan bagi orang mukmin yang membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran ni tuan-tuan, ia satu nikmat, ia satu satu ibadah. Dan kata Rasulullah lagi, masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran. Dan perumpamaan bagi orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quranul Karim, masalut tamrah. Mereka ini seperti tamar. Perumpamaan mereka seperti tamar, ataupun dalam bahasa kita buah kurma. La rihalaha, tidak ada bau baginya, wa ta'muha tayyib, akan tetapi rasanya manis, rasanya lazat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh,
Kalau tamar, tuan-tuan, tamar di Hijaz, buah tamar yang terbaik di Hijaz adalah tamar ajwa, ajwa Madinah. Ajwa Madinah adalah ajwa yang terbaik. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di antara ajwa Madinah pula, tuan-tuan, yang terbaik adalah ajwa Quba. Okey, tamar ajwa yang ditanam di Quba. Maka itu adalah tamar ajwa yang terbaik, ajwa Madinah yang terbaik. Yang sangat tinggi khasiatnya dan sangat lazat, sangat lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan bagi orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quranul Karim seperti tamar yang tidak ada baginya rih, tidak ada baginya bau-bauan. Dia tidak ada bau. Akan tetapi wa ta'muha tayyib, akan tetapi rasanya itu sedap, rasanya lazat. Subhanallahil azim. Sedangkan tuan-tuan, wa masalul munafiq, dan perumpamaan munafik yang membaca Al-Quran Al-Karim, masalul raihanah, seperti raihanah. Raihanah ni ia satu sejenis tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan bau-bauan yang sangat wangi, yang sangat harum. Rihuha tayyib, baunya itu harum, sedap baunya. Wa ta'muha mur, sedangkan rasanya pahit. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada hadis tersebut, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tersebut, kita faham, tuan-tuan, bagaimana pujian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran Karim. Mukmin yang membaca Al-Quran seperti utrujah, dan mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti tamar. Subhanallahil azim. Kita nak mana satu? Kita nak utrujah ke kita nak tamar? Maka sudah tentu jawapannya kita nak utrujah, yang mana rasanya itu sedap dan baunya pun harum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi harus kita ingat bahawasanya untuk kita membaca Al-Quran, macam saya sebut tadi, ia perlu kepada ilmu pengetahuan. Ia perlu kepada ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, hendaklah kalian semua membaca Al-Quran. Rasulullah begitu menggalakkan kita semua agar kita membaca Al-Quran Al-Karim. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai syafi', sebagai pemberi syafaah kepada mereka-mereka yang membacanya ketika di atas dunia. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu kelebihan bagi mereka-mereka yang membaca Al-Quran, yang memperbanyakkan baca Al-Quran Karim di atas dunia ini, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabatnya ketika di atas dunia ini. Apa, tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah kelebihannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan datang pada hari akhirat kelak sebagai pemberi syafaat, yang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya ketika di atas dunia. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketika di atas dunia ini, kalau kita tengok nuskah Al-Quran, dia mana boleh bercakap pun. Nuskah Al-Quran macam tu lah, kalau kita letak atas meja, macam tu lah dia keadaan dia. Dia tak akan berubah sendiri, tak akan terbuka sendiri, dia tak boleh bercakap dan sebagainya. Akan tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Quran yang kita baca itu, suatu hari nanti pada hari kiamat kelak, Al-Quran itu akan datang kepada kita, tuan-tuan, untuk memberikan syafaah kepada kita, kerana dahulunya ketika di atas dunia kita banyak membacanya.
Dan membaca di sini juga harus kita ingat bahawasanya bacaan yang dimaksudkan di sini adalah bacaan yang menyempurnakan hukum-hukum tajwid dan menjaga makhraj huruf serta sifat-sifat huruf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam sebuah hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, barang siapa membaca satu haraf daripada Al-Quranul Karim, maka baginya satu kebaikan. Baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan akan digandakan kepada 10 kebaikan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang setiap daripada kebaikan yang dilakukan oleh seseorang anak Adam, pahala yang Allah Taala akan kurniakan kepada mereka untuk setiap satu kebaikan digandakan bermula daripada 10 kali ganda hinggalah kepada 700 kali ganda. Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 di'fin. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang anak Adam itu pahalanya akan digandakan hingga kepada 10 kali ganda, dan boleh jadi akan digandakan sehingga kepada 700 kali ganda. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quranul Karim, falahu hasanatun, maka baginya satu pahala. Dan satu pahala itu kemudiannya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 10 kali ganda. Maknanya 10 kali ganda. 10 pahala. Satu huruf dapat 10 pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La aqulu alif lam mim harf. Rasulullah kata, aku tak kata alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Alif itu adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Maka baca satu ayat, tuan-tuan. Contoh ayat pertama dari suratul Baqarah. Alif lam mim. Itu tuan-tuan menyebabkan kita melayakkan kita untuk kita mendapatkan 30 pahala. Sebab apa? Ada 3 huruf di situ. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka setiap satu huruf itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala akan kurniakan sekurang-kurangnya 10 pahala. Okey. Jadi 3 darab 10 dapatlah 30. Subhanallahil azim. Maka ini adalah satu perniagaan yang sangat menguntungkan. Okey, perniagaan yang sangat menguntungkan. Modalnya sikit tapi pulangannya, labanya tuan-tuan, Masya Allah, berkali-kali ganda. Itu baru satu ayat Alif Lam Mim. Kalau kita tambah lagi Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu dah berapa huruf dah tu dalam ayat yang kedua tu. Tambah lagi ayat yang ketiga, ayat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ataupun kita baca setiap kali lepas solat, kita baca setengah muka ataupun satu muka. Masya Allah, dah berapa banyak pahala yang kita dapat. Akan tetapi, untuk melayakkan kita beroleh pahala tersebut, hendaklah kita membaca Al-Quran mengikut cara yang disuruh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kalian membaca Al-Quran dengan tartil, iaitu dengan bacaan yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan menyempurnakan hukum hakam tajwid, serta memberikan setiap huruf akan haknya dan mengeluarkan huruf-huruf tersebut dari makhraj-makhraj yang telah ditetapkan oleh golongan para ulama. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.
sekarang ni jom kita tengok kepada slide yang saya sediakan ini. Okey. Allah Subhanahu wa taala menggalakkan kita agar kita membaca Al-Quranul Karim, dan di antara seafdal ibadat adalah membaca Al-Quran. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membaca Al-Quran ni tuan-tuan, okay, ia adalah satu galakan yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja pada fadilat-fadilat yang telah Ustaz sebutkan tadi, yang warid daripada Al-Quran dan hadis. Ustaz mulakan perbicaraan kita tadi, perbahasan kita tadi dengan ayat 29 dan ayat 30 dari surah Fatir, yang mana pada ayat tersebut terkandung padanya pujian daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang membaca Al-Quranul Karim. Terkandung padanya jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada mereka-mereka yang membaca Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan ini, yakni membaca Al-Quranul Karim, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Akan tetapi barang siapa yang ingin mendapatkan pahala daripada bacaan Al-Quran, hendaklah dia membacanya dengan cara yang betul. Itu syaratnya tuan-tuan. Okey, barang siapa yang Allah Taala permudahkan urusannya membaca Al-Quran, maka itu satu nikmat. Hendaklah dia bersyukur di atas nikmat tersebut. Berapa ramai di kalangan manusia yang Al-Quran ada dalam raknya, Al-Quran ada dalam di atas mejanya, Al-Quran ada dalam lemari dia, akan tetapi tuan-tuan, dia tidak terasa, tidak ada dorongan dalam hatinya itu untuk membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran Karim walaupun membelek-belek Al-Quran. Dia tak ada kecenderungan tersebut dalam hatinya. Maka terbiar Al-Quran itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan langsung tidak dibaca, langsung tidak dibuka dan tidak dibelek, apatah lagi untuk membacanya. Subhanallahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tetapi barang siapa yang ingin mendapatkan pahala daripada bacaan Al-Quran yang dibacanya, syaratnya apa? Hendaklah dia membacanya dengan cara yang betul. Cara yang betul ni macam mana? Yang dikatakan cara yang betul itu dengan menyempurnakan hukum hakam tajwid. Menyempurnakan hukum hakam tajwid, kemudian mengeluarkan huruf-huruf daripada huruf-huruf yang ada pada ayat tersebut dengan betul, betul makhrajnya. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hendaklah dikeluarkan huruf-huruf itu dengan menjaga sifat-sifatnya. Yakni setiap huruf itu diberikan akan haknya. Setiap huruf ada hak-haknya tuan-tuan. Setiap huruf yang kita baca itu, huruf-huruf hijaiyah kesemuanya ada 29. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sampailah ya. Kesemuanya ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada hak-haknya yang perlu kita sempurnakan dan perlu dikeluarkan ataupun perlu dilafazkan akan huruf-huruf tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada makhraj ataupun dari makhraj yang telah ditetapkan oleh golongan para ulama. Jadi kita akan sebut macam mana yang dikatakan sifat dan macam mana yang dikatakan makhraj huruf. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian mestilah seseorang itu mempelajari Al-Quran dengan cara mengeluarkan huruf daripada makhraj-makhraj yang betul. Dan untuk memastikan bacaannya itu bacaan yang sempurna, hendaklah seorang itu menjaga sifat-sifat huruf. Jadi ini yang dikatakan bacaan yang betul. Dia membaca Al-Quran Karim dengan cara mengeluarkan huruf daripada makhraj-makhrajnya yang betul. Maka macam mana kita nak keluarkan huruf-huruf daripada makhrajnya dengan betul? Tak dapat tidak, hendaklah kita berguru.
Kita tak boleh semata-mata baca saja. Buku beli belajar tajwid mudah sebagai contoh di pasaran. Okey, kemudian kita beli buku tersebut, kita baca, kemudian kita praktis sendiri. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu bukan cara yang diajarkan oleh golongan para ulama. Okey, cara yang diajarkan oleh golongan para ulama dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, adalah dengan mengambilnya secara bertalaqi. Bertalaqi ni maknanya dia ambil direct terus daripada gurunya. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diambil secara berguru dan dia mendengar syarahan daripada guru, mendengar bacaan daripada guru, kemudian dia ikut di belakang gurunya membaca. Ataupun dia baca, gurunya dengar dan gurunya perbetulkan. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka mestilah seseorang itu mempelajari Al-Quran dengan cara mengeluarkan huruf. Minta maaf, situ bukan mempelajari ya. Ya, saya betulkan. Mestilah seseorang itu membaca Al-Quran dengan cara mengeluarkan huruf daripada makhrajnya yang betul. Dan untuk memastikan bacaannya itu bacaan yang sempurna, hendaklah seseorang itu menjaga sifat-sifat huruf. Di situ ada dua. Yang pertama, makhraj yang betul. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dan yang kedua, menjaga sifat-sifat huruf. Okey. Jadi ini tuan-tuan, dua cara yang betul, cara yang betul untuk seorang itu membaca Al-Quran Al-Karim. Dia mengeluarkan huruf daripada makhraj-makhrajnya yang betul, kemudian dia juga menjaga sifat-sifat huruf. Okey. Maka untuk seseorang itu membaca Al-Quran dengan cara yang betul, hendaklah seorang itu memberi huruf itu akan haknya, mengeluarkannya daripada makhrajnya. Hendaklah dia mempelajarinya daripada gurunya yang bersambung sanadnya sehingga Nabi SAW. Jadi ini yang saya sebut tadi. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. So hendaklah seseorang itu memberi huruf-huruf itu akan haknya. Setiap huruf yang kita sebut itu bermula pada huruf alif sampai ya, semuanya ada hak-haknya. Dan hendaklah kita mengeluarkan setiap huruf itu dari makhrajnya. Makhraj ni apa tuan-tuan? Okey, makhraj ni maknanya tempat keluar huruf. Okey, makhraj maknanya tempat keluar huruf. Nanti insya-Allah kita akan belajar tentang makhraj huruf sebelum kita masuk perbahasan tentang hukum nun sakinah dan tanwin, seperti mana yang menjadi bahan ataupun topik pengajian kita dalam program ini insya-Allah taala. Baik, kita tidak pilih kitab tajwid yang mana kitab tersebut menerangkan tentang hukum izhar, idgham dan sebagainya. Tetapi di situ ada satu marhalah yang sangat penting untuk seseorang itu tahu sebelum dia mahir dalam membaca Al-Quran Karim. Okey, sebelum seorang itu dia mahir dalam membaca Al-Quran Karim, ada satu marhalah ni satu tahap. Okey, satu tahap yang sangat penting, yang perlu seseorang itu tahu sebelum dia mahir dalam membaca Al-Quran Karim. Kalau kamu tidak mengetahui marhalah ini, maka kamu tidak akan dapat membaca Al-Quran dengan betul. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita dapat lihat betapa pentingnya untuk kita mengetahui apakah marhalah tersebut. Apakah tahap pertama yang perlu diketahui tersebut? Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahap pertama yang perlu diketahui tersebut adalah kamu mengetahui huruf-huruf Arab. Dan kamu juga hendaklah mengetahui setiap huruf itu apakah makhrajnya dan apakah sifat-sifatnya. Ini adalah marhalah yang pertama. Okey.
Ini adalah marhalah yang pertama. Hendaklah mengetahui huruf-huruf Arab. Nak kena kenal dulu huruf-huruf Arab itu huruf apa. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan hendaklah mengetahui setiap huruf itu apakah makhrajnya dan apakah pula sifat-sifatnya. Okey, itu step yang pertama untuk seseorang itu membaca Al-Quran Karim. Kena tahu huruf-huruf Arab, huruf-huruf hijaiyah yang kesemuanya ada 29 huruf. Dan ada yang berpendapat ada 28 huruf. Dan naklah mengetahui setiap huruf itu pula apakah makhrajnya dan apakah pula sifat-sifatnya. Ini yang dikatakan sebagai marhalah yang pertama. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah faham dari sini cara yang cara untuk kita membaca Al-Quran Al-Karim adalah dengan kita menyempurnakan hukum hakam tajwid. Kemudian kita mengeluarkan setiap huruf itu daripada makhrajnya dan kita juga menjaga akan sifat-sifat huruf. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Huruf-huruf Arab ada makhraj dan sifatnya. Okey? Ada makhraj dan sifatnya. Supaya kita dapat membaca huruf Arab dengan bacaan yang tepat, hendaklah seseorang itu mempelajari sifat-sifat huruf dan makhraj-makhraj huruf. Ini penting. Supaya seseorang itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dapat membaca Al-Quran Karim dengan bacaan yang tepat, hendaklah seseorang itu mempelajari sifat-sifat huruf dan makhraj-makhraj huruf. Sebab apa? Kerana sesuatu kalimah yang ada dalam Al-Quran itu ia disusun daripada beberapa huruf. Okey, satu kalimah dalam Al-Quran itu dia tersusun daripada beberapa huruf. Contoh, zalikal kitab. Okey, zalikal kitab. Zalika. Zalika dia satu kalimah, zalika satu perkataan. Dan perkataan zalika itu ia terdiri daripada 3 huruf. Zal, lam, kaf. Zal, lam, kaf. Huruf zal kena keluarkan lidah. Zal. Az. Lam. Lam kena letakkan hujung lidah pada pangkal gigi depan bahagian atas. L. Okey. Lam. Al. Bahagian yang menggerutu tu. Hujung lidah kita letakkan pada bahagian yang menggerutu. Al. Okey. Kaf. Kaf pula tengah lidah kita tu, bahagian tengah lidah kita naik menyentuh bahagian langit bahagian atas. Ak. Zalikal kitab. Jadi setiap kalimah yang ada dalam Quran itu ia terhasil daripada gabungan beberapa huruf hijaiyah. Okey, macam kalau kita sebut Zaid, Zaidun. Perkataan Zaid itu terdiri daripada gabungan Zai, Ya, Dal. Okey, Zai, Ya, Dal, Zaid. Maka sebab itulah untuk kita membaca Al-Quran dengan betul, ia stepnya bermula dengan kita mengenal huruf-huruf Arab dan mempelajari akan makhraj dan sifat-sifatnya. Okey? Maka sekiranya lafaz kamu terhadap huruf-huruf itu salah, okey, lafaz kamu terhadap kalimah-kalimah itu juga salah. Ya, betul. Okey, kalau sebutan terhadap huruf-huruf hijaiyah itu salah, tuan-tuan, ini akan membawa kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesalahan terhadap
melafazkan setiap huruf setiap kalimah itu. Karena setiap kalimah itu terhasil daripada gabungan beberapa huruf. Okey? Maka bila salah sebut huruf, maka salahlah juga kita menyebutkan kalimah-kalimah yang ada dalam Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebab itulah kita akan mulakan dengan marhalah yang pertama ini, iaitu mempelajari makhraj huruf dan sifat-sifat huruf supaya bacaan kita itu dibina di atas asas yang kuat. Okey, maka kita akan mulakan pengajian kita dengan marhalah yang paling asas, iaitulah makhraj huruf dan sifat-sifat huruf. Sebelum kita masuk kepada hukum nun sakinah dan tanwin. Okey? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kadang-kala kita dengar bacaan yang suaranya merdu, masya-Allah, gemersik. Okey, kalau kita dengar tu kadang-kala yang suaranya betul-betul merdu, gemersik, naik bulu roma tuan-tuan. Naik bulu roma kita disebabkan merdunya suaranya tu. Dan akan tetapi dari sudut taranumnya kadang-kala kita dengar bacaan yang suaranya merdu dan dari sudut taranumnya masya-Allah hebat. Okey, akan tetapi dari sudut makhraj dan sifat hurufnya markahnya kosong, zero. Okey, suara dah merdu dah, taranum pun okey, ada turun naik, ada melodi pada bacaan. Akan tetapi subhanallahil azim, dari sudut makhraj dan dari sudut sifat-sifat huruf markahnya zero, sifrun, okey, kosong. Maka tak ke mana juga tuan-tuan bacaan yang macam tu. Asas ialah mengeluarkan huruf daripada makhrajnya. Sekejap ya, saya betulkan. Asas ialah mengeluarkan huruf daripada makhraj-makhrajnya dan menyempurnakan akan sifat-sifatnya. Ya, saya betulkan sikit. Okey, ini asasnya. Asas dalam baca Quran seperti mana yang saya dah sebut pada awal tadi, ialah mengeluarkan huruf dari makhraj-makhrajnya dan menyempurnakan akan sifat-sifatnya. Okey. Asas bacaan Al-Quran bukanlah tarannum, tetapi ini kita buang dulu. Asas bacaan Al-Quran bukanlah tarannum semata. Akan tetapi asas bacaan Al-Quran seperti yang saya sebutkan tadi, mengeluarkan huruf dari makhraj-makhrajnya dan menyempurnakan akan sifat-sifatnya. Okey? Tak sepatutnya, tidak sepatutnya seseorang itu dia pergi belajar tarannum tetapi makhraj-makhraj hurufnya salah dan sifat-sifat hurufnya tidak disempurnakan. Jadi sebelum kita masuk kepada perbahasan makhraj dan sifat huruf, kita akan jelaskan terlebih dahulu apakah makna bagi makhraj dan apakah makna bagi sifatnya. Okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Baik. Makhraj ialah tempat keluar bagi sesuatu huruf. Okey.
tempat keluar bagi satu huruf dengan mengeluarkan suara. Okey. Makhraj adalah tempat keluar bagi satu huruf dengan mengeluarkan suara. Tempat yang terbit daripadanya huruf kita namakan makhraj. Ini dalam redaksi yang lain ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap ya. Tempat yang terbit daripadanya huruf kita namakan sebagai makhraj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bagaimana keluarnya huruf tersebut? Iaitu dengan keluarnya suara. Satu huruf itu dia takkan keluar, dia bukan keluar dengan angin saja, tuan-tuan. Contoh huruf sa, as. Okey. Semua sekali cuba sebut huruf sa dalam masa sendiri. Sa, keluarkan lidah. Sa. Okey, sa, letak tangan depan. As, sa. Rasa tak keluar angin? As, keluar kan, rasa keluar angin. Bukan hanya sebutan huruf tu bukan hanya melibatkan keluar angin saja, tak. Bahkan yang paling penting adalah dengan keluarnya suara. Okey. Bagaimana keluarnya huruf tersebut? Iaitu dengan keluarnya suara. Apakah itu pula suara? Suara itu kata ulama adalah angin yang beralun yang terhasil daripada pelanggaran di antara dua jisim. Pelanggaran di antara dua jisim. Dia angin yang beralun yang terhasil daripada pelanggaran di antara dua jisim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu yang dikatakan suara. Contoh huruf hamzah dan ha. Okey, hamzah dan ha. Ia terbit dari pangkal halqum. Maka makhraj ha dan hamzah ialah pangkal halqum. Adapun sifat huruf ialah kaifiyah yang berhasil pada huruf apabila huruf keluar daripada makhraj. Okey, kita tukar sikit. Okey. Adapun sifat huruf, okey, saya sebutkan kat sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun sifat huruf ialah kaifiyah yang terzahir. Yang terzahir pada huruf apabila huruf keluar daripada makhraj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik. Jadi kita tengok dulu contoh tadi. Contoh huruf hamzah dan ha. Hamzah tu hamzah yang bulat tu. Hamzah hamzah tu yang macam kepala ain. Okey. Ha tu yang ha bulat tu. Ha bulat, ha simpul. Ia terbit, kedua-dua huruf tersebut hamzah dan ha terbit dari pangkal halqum. Okey, pangkal halqum. Pangkal halqum ni yakni sebelum dada kita. Sebelum dada. Okey, kita sebut hamzah, ha. Maka ia terbit dari dalam, bahagian dalam ni tapi sebelum dada. Maka tempat keluar bagi hamzah dan ha adalah pangkal halqum. Contoh yang lain huruf ain dan ha. Ain, ha. Ain tengah-tengah halqum. Okey, ain. Lepas tu satu lagi ha. Ha pedas. Dia keluar dari tengah halqum. Maka makhraj huruf bagi kedua-duanya terbit dari tengah halqum. Itu bagi huruf ain dan ha. Okey.
Adapun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adapun sifat huruf ialah kaifiyah yang terzahir pada huruf tersebut. Kaifiyah ni maknanya cara yang terzahir pada huruf tersebut apabila huruf keluar daripada makhraj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sekejap ya. Okey, Ustaz nyatakan di situ bahawa sesuatu huruf itu ada sifat dan ada makhraj baginya. Kita dah sebut tadi, makhraj adalah tempat keluarnya huruf tersebut. Sifat, ia adalah ciri yang berada pada huruf tersebut tatkala keluarnya ia daripada makhraj. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey. Contohnya ada 4 pintu. Ini Ustaz nak buat apa? Orang panggil perumpamaan supaya kita nampak lebih jelas insya-Allah taala. Contohnya ada 4 pintu ya. Okey. Tempat keluar itulah makhraj. Tempat keluar itu maknanya pintu-pintu itulah, 4 pintulah makhraj. Dan apa yang kamu pakai tak kala kamu keluar daripada pintu tersebut, itulah yang dikatakan sebagai sifat. Okey, contoh. Pintu yang pertama. Pintu yang pertama keluar daripadanya 3 orang. Orang yang pertama hurufnya bajunya merah. Orang yang kedua bajunya kuning. Orang yang ketiga bajunya hijau. Okey, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, walaupun pintu keluarnya sama, akan tetapi sifat-sifat yang ada pada orang yang keluar daripada pintu tersebut berbilang-bilang, berbeza-beza. Contoh, Ustaz sebutkan huruf dari tengah halqum tadi. Dari tengah halqum kita terbit daripadanya 2 huruf, ain dan ha. Ain dan ha. Akan tetapi huruf ain itu ada sifat-sifatnya yang tertentu, dan huruf ha ada sifat-sifatnya yang tertentu. Ain ada sifat-sifatnya yang tertentu, ha juga ada sifat-sifatnya yang tertentu. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita terus pergi. Baik, kita akan mula terlebih dahulu dengan makhraj huruf. Okey, makhraj huruf ada 17. Sekarang ni kita masuk pada bahasan makhraj huruf ya. Makhraj huruf ada 17. Makhraj tersebut ialah yang pertama al-jauf. Ia boleh dibahagikan kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kepada 5 pembahagian yang besar. Okey. Entah ya. Assalamualaikum. Okey, ini yang saya sebut tadi ya. Kita dah selesai tadi. Okey, bahagian-bahagian makhraj. Okey, tempat keluar bagi setiap huruf. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rongga al-jauf. Okey, al-jauf. Kau boleh besar lagi. Okey. Al-jauf. Maksudnya dia al-jauf ni dia bukan kerongkong ya. Okey. Al-jauf ni rongga. Rongga mulut dan rongga kerongkong. Rongga mulut dan rongga kerongkong kita.
Ataupun kamu tulis just rongga mulut, itu lebih tepat. Okey, al-jauf rongga mulut. Nanti saya akan sebutkan apakah huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut ini. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-halqu. Al-halqu iaitu kerongkong. Yang ni. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey, kerongkong. Kemudian yang ketiga, khayshum. Yang keempat, bibir mulut. Khayshum ni bahagian yang paling dalam daripada rongga hidung kita. Okey. Ia tempat keluarnya dengu. Okey, kalau kamu tutup sini, ni kan hidung kita. Okey, atas, di bahagian atas ni. Okey. Kalau kamu tutup sini, dia hilang dengung. Tak boleh tak dengar dengung tu. Dengung tak keluar. Jadi khayshum tu dia bahagian yang paling dalam daripada hidung kita. Kemudian bibir mulut, syafatan. Syafatan, dua bibir. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ia terbit daripadanya beberapa huruf, nanti akan sampai perbahasannya. Kemudian lidah. Okey. Mana tadi? Tu lidah. Lidah yang paling banyak sekali huruf yang terbit daripadanya. Okey, nanti insya-Allah kita akan tengok apakah huruf-huruf yang keluar daripada lidah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita mula dulu dengan makhraj yang pertama, iaitu al-jauf. Rongga mulut kita. Merupakan ruang kosong yang berada di dalam halqum dan mulut. Okey. Keluar daripadanya huruf alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya, akan tetapi yang datang alif, waw dan ya yang sukun dan sebelumnya baris yang sejenis dengannya. Okey. Contoh huruf alif. Alif sukun, sebelumnya fathah. Okey, ni. Allahumma salli. Okey, ni. Besarkan sikit. Okey. Sekejap. Okey, kamu tengok situ. Makhraj jaufi, okey, alif, waw dan ya. Alif yang sukun, dia ada sukun atasnya tu. Sukun tu maksudnya tanda mati, bulat tu. Sebelumnya baris atas fathah. Dia melibatkan rongga kita, rongga mulut kita. Secara tepat kita tak tahu kat mana di bahagian dalam rongga mulut kita ke, tengah rongga mulut kita ke, depan rongga mulut kita ke. Kita tak pasti. Yang pasti adalah ia huruf A tu ia keluar dari rongga mulut kita. U, okey, U, I. Waw sukun, sebelumnya baris fathah, dan ya sukun, sebelumnya baris kasrah. Ia dinamakan sebagai mad. Ni. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ia dinamakan sebagai mad. Huruf mad huruf mad. Alif, waw dan ya. A, I, U. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Habis itu, okey, kita pergi kepada seterusnya. Makhraj yang kedua adalah al-halqu, iaitu kerongkong. Okey. Al-halqu ini ia bermula setelah berakhirnya lidah dan sebelum bermulanya dada. Okey. Ia bermula setelah berakhirnya lidah dan sebelum bermulanya dada.
Ia boleh dibahagikan kepada 3 kelompok. Okey, 3 bahagian. Iaitu yang pertama hujung kerongkong, yang kedua pertengahan kerongkong, dan yang ketiga pangkal kerongkong. Okey. Hujung kerongkong hamzah dan ha. Ataupun kita ambil pangkal dululah. Okey. Pangkal kerongkong ni. Pangkal kerongkong terbit daripadanya ghain dan kha. Ghain dan kha. Okey. Kemudian pertengahan macam mana dia katakan pangkal kerongkong ni tuan-tuan, ghain dan kha? Okey, cuba dengar Ustaz sebut. Dan tengok mulut Ustaz. Okey, kalau ghain kalau kha maksud dia pangkal kerongkong. Betul-betul apa tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok pada slide yang kedua ni, nampak tu? Di situ. Nampak tak? Ghain dan kha di situ. Kemudian ain dan ha. Okey, sebelum tu sama-sama sebut. Siapa nak try baca? Ustaz nak dengar suara sikit. Seorang? Saya Ustaz. Okey, cuba sebut. Ghain dan kha tu kamu sukunkan dan sebelumnya kamu letak fathah. Okey. Sebut. Akh. Okey, macam tu. Bagus. Jadi kamu dapat rasa tak ghain dan kha tu ia terbit dari pangkal kerongkong kita. Dapat rasa? Dapat Ustaz. Okey, bagus. Okey, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok pada pertengahan kerongkong. Pertengahan kerongkong terbit daripadanya 2 huruf. Okey. Terbit daripadanya 2 huruf. Apakah huruf tersebut? Ain dan ha, macam Ustaz dah bagi contoh tadi. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ain dan ha. Okey, kita tengok pada ni gambar ain ha. Tengah-tengah tu dan ain tekan. Okey, dia terbit daripada tengah halkum, tengah kerongkong, akan tetapi berserta tekanan sedikit. Okey, ain ha. Okey, tekan sikit. Barulah terbit huruf ain dan ha. Okey. Siapa nak sebut? Ada yang nak sebut ke? Tuan moderator lah, cuba sebut sekali lagi. Sorry, saya tak ingat apa nama kamu. Apa nama kamu? Afiq Ustaz. Afiq. Sila Afiq. Okey. Ha. Ain. Dapat tak rasa dia tengah halkum? Okey, dia berbeza dengan ghain dan kha tadi. Bagus. Okey. Seterusnya kita pergi kepada hujung kerongkong. Okey, hujung kerongkong Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terbit daripadanya hamzah dan hamzah dan ha. Okey, ini pun tadi kita dah sebut tadi. Ustaz dah bagi contoh tadi, hamzah dan ha. Okey, kita tengok di sini. Nampak tu? Hamzah dan ha. Ia sebelum dada. Bawah ni dah dada dah bawah ni. Okey, bawah tu dada dah. Ni hamzah dan ha. Dia terbit di bawah tu. Okey, dia dalam. Okey, dalam.
Yang tadi yang paling awal sekali ghain dan kha. Kemudian ain dan ha. Kemudian hamzah dan alif. Hamzah dan ha. Alright, ini yang dikatakan sebagai makhraj halqu. Halqu tu kerongkong. Terbit dari, kalau gitu kerongkong ni terbit daripadanya 6 huruf. 1, 2, 3 hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Okey. Nanti dalam bab nun sakinah dan tanwin nanti kita akan belajar hukum izhar. Izhar halqi. Hukum tersebut ia melibatkan 6 huruf ini. Huruf hamzah, ha, ain, ha dan ghain, kha. Okey, habis itu. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lidah ni panjang pembahasannya. Alright. Sekejap. Okey. Dan lidah tu nanti kejap lagi kita masuk, kita pergi terlebih dahulu kepada syafatan, 2 bibir. Okey. Terdapat 2 kumpulan makhraj pada bibir. Perut bibir bawah dan 2 bibir membuka kedua-duanya ketika menyebut huruf. Okey. Tengok yang pertama. Perut bibir bawah berserta hujung gigi atas bahagian hadapan terbit daripadanya huruf fa. Okey, ni. Ya. Fa. Nampak tak hujung lidah, hujung gigi tu? Hujung gigi depan. Okey, ni. Hujung gigi depan tu. Okey, diletakkan pada perut bibir bawah. Diletakkan pada perut bibir bawah. Maka terbit daripadanya itu huruf fa. Af. Okey. Masing-masing sebut dalam bahasa sendiri. Fa, af. Nampak tak? Jadi hujung gigi depan bahagian atas diletakkan pada perut bibir bawah. Okey. Allahumma salli ala, tu terbit daripadanya huruf fa. Okey, sekarang ni kita akan lihat pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Melibatkan 2 bibir, yang kedua melibatkan 2 bibir dan buka kedua-duanya terbit daripadanya huruf waw. Au. Okey? Iaitu kita muncungkan mulut kita. Kita muncungkan bibir kita. Au. Wow. Au. Yang kedua dengan cara menutup 2 bibir, maka terbit daripadanya huruf mim dan ba. Am ataupun mim. Am. Ba. Ab. Nampak? Kita tutup kedua-dua bibir kita. Usahakan dia punya apa? Okey. Di situ nampak huruf kalau waw tu. Kalau waw dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 2 bibirnya itu terbuka dan dimuncungkan ke depan. Au ataupun wow. Okey. Yang kedua mim. Okey, mim. Am. Kita tutupkan bibir kita kedua-duanya. Am ataupun mim. Kemudian yang ketiga ba. Ab. Maka jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini yang huruf-huruf yang terbit daripada makhraj syafatan, iaitu 2 bibir. Apakah huruf-hurufnya? Fa,
waw, mim, dan ba. Fa, waw, mim, dan ba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi kepada makhraj yang ketiga. Okey, yang pertama tadi, yang kedua, yang pertama al-jauf, okey, rongga mulut tadi. Yang kedua tadi al-halqu, okey, kerongkong, terbit daripadanya 6 huruf. Kemudian syafatan yang saya sebut tadi itu ada berapa huruf ni? Ada fa, mim, fa, waw, ba, mim. Ada 4 huruf. Kemudian kita pergi pula kepada makhraj yang keempat, iaitu khayshum. Khayshum. Khayshum ni dia bukan tepat hidung, tidak. Tapi bahagian yang paling dalam daripada hidung. Sekejap saya betulkan sikit. Dia bahagian yang paling dalam daripada hidung kita. Okey. Saya betulkan sikit. Khayshum. Baik. Khayshum ni ia tempat keluarnya dengung. Okey. Bahagian paling dalam daripada hidung. Yang mana terbit daripadanya dengung. Terbit daripada khayshum tu dengung. Macam saya sebut tadi, kalau kita tutup bahagian atas ni, okey, dah tak dengar, dah dengung. Dengar tak dengar. Okey. Itu yang dikatakan khayshum. Terdapat 2 kumpulan makhraj pada hidung. Kalau macam apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam perbahasan puasa. Okey, dalam perbahasan puasa, kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga hidung kita sehingga melampaui khayshum, itu baru batal puasa. Kalau hanya bahagian sini saja, bahagian depan ni saja, itu tak batal lagi. Tapi kalau kita masukkan sesuatu sampai ke melepasi khayshum, maka batal puasa. Terdapat 2 kumpulan makhraj pada hidung ni, pada khayshum ini. Yang pertama mim, dan yang kedua nun. Mim yang sukun dan nun yang sukun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, di sini kalau kita sebut okey, kita sukunkan mim. Kita sukunkan mim dan kita cuba pegang hidung kita. Kita rasa dengung. Kita punya hidung kita tu berdengung. Okey, jadi keluar daripadanya dengung bagi huruf mim yang sukun dan dengung bagi huruf nun yang sukun. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu khayshum. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey, sekarang ni dia punya ringkasannya macam ni. Makhraj huruf. Okey. Yang pertama yang sebut kita yang awal tadi adalah al-jauf. Okey, mulut dan tekak. Mulut dan rongga tekak. Alif waw ya yang sukun sebelumnya ada baris yang sejenis dengannya. A, U, I. Yang kedua al-halqu, rongga kerongkong, tuan tekak. Okey. Ada hamzah, ha, ain, ha dan ghain, kha. Okey, lidah. Kalau lidah di sini qaf, kaf, dad. Lidah ni kita masih belum masuk lagi. Okey.
Tengok asyafatan, bibir, fa, waw, ba, mim. Okey. Khayshum, rongga hidung. Nun, mim yang sukun ataupun nun, mim yang bersabdu. Adapun lisan itu nanti akan datang perbahasannya pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ni makhraj lisan. Okey, so saya rasa cukuplah terlebih dahulu. Kita sampai pukul 10.30. Okey, sampai pukul 10.30. Kalau macam tu kita teruskan sikit lagi. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang makhraj yang kelima adalah lidah. Ia bermula setelah gigi dan berakhir pada permulaan halqum. Okey. Ia bermula setelah gigi dan berakhir pada permulaan halqum. Sebelum mula halqum. Yang ni sebelum mula kerongkong kita lah. Lidah ada beberapa makhraj baginya. Yang pertama, A, pengakhiran lidah beserta lelangit bahagian atas terbit daripadanya huruf qaf. Akhir lidah beserta langit-langit ataupun lelangit bahagian atas, terbit daripadanya huruf qaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tengok dulu. Okey. Nampak ni, ni bahagian ni langit. Okey. Yang ni yang warna merah ni. Okey, nampak tak anak panah Ustaz tu? Itu langit lembut. Yang ni langit keras, yang kuning ni langit keras. Okey, yang merah ni langit lembut. Jadi huruf qaf ia terbit apabila bahagian pengakhiran lidah kita ni ia naik lalu menyentuh langit lembut. Aqqa. Okey, sebut aqqa. Aqqa. Kita dapat rasa hujung lidah kita tu dia naik dan dia menyentuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyentuh langit lembut bahagian atas. Okey. Kemudian kita pergi pula pada yang kedua daripada makhraj lidah kita. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pengakhiran lidah beserta lelangit bahagian atas akan tetapi lebih hampir ke hadapan daripada qaf, maka terbit daripadanya huruf kaf. Dia macam qaf juga tapi dia depan sikit. Dia depan sikit daripada qaf. Qaf tadi di belakang ni. Okey. Dia kaf dia depan sikit. Okey, sama-sama kita sebut. Aqqa. Qaf. Aqqa. Ak. Aqqa. Ak. Dapat tak beza? Qaf dia di belakang sikit, kaf dia depan sikit daripada qaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey. Sekarang ni pertengahan lidah beserta lelangit bahagian atas terbit daripadanya huruf jim, shin dan ya. Jim, shin dan ya. Kita tengok jim. Kalau jim ni nampak lidah tu dia dah naik okey, bahagian tengah lidah ni dah naik sampai kena pada lelangit yang keras tu. Aj. Dia tak melibatkan lelangit yang lembut. Dia melibatkan lelangit yang keras. Aj. Jim. Aj. Kalau shin, ash. Dia lidah tu naik tapi tidaklah sehingga menyentuh lelangit bahagian atas. Okey, ada ruang sikit lagi. Ash. Keluar angin. Ash.
Ash. Dia hampir-hampir menyentuh. Hampir menyentuh. Kalau yang ketiga ya, ai, dia langsung tak sentuh. Okey. Lidah naik ke atas, hampir menyentuh langit yang bahagian atas, tapi tak sentuh. Jadi bahagian ini, pertengahan lidah beserta langit bahagian atas ni terbit daripadanya 3 huruf. Jim, Shin dan Ya. Okey, Jim, Shin dan Ya. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bahagian tepi lidah beserta gigi geraham. Okey. Bahagian tepi lidah beserta gigi geraham yang berada di sebelahnya. Dan lelangit atas daripada sisi itu. Terbit daripadanya huruf dot. Ini dot ni antara huruf yang special. Huruf dot dia tidak ada dalam bahasa-bahasa selain Arab. Bahasa Arab je ada huruf dot. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan orang yang paling fasih dalam menyebutkan huruf dot adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok pada apa panggil gambar yang Ustaz tunjukkan di sini. Okey. Mula kita dapat lihat di situ bagaimana angin dikeluarkan dan ada tekanan di situ. Angin tu dia tersekat. Okey. Angin tu dia tersekat, dia tak boleh nak keluar. Kita punya bibir akan, kita punya pipi ni akan kembung. Tengok bibir pipi Ustaz ni. Dia kembung. Okey. Sebab apa kembung? Sebab angin dia tak lepas nak keluar. Dia tertahan. Okey, angin tertahan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Cara nak sebutkan huruf dot ni ada sebahagian manusia yang dia cenderung menyebutkan huruf dot dengan menggunakan sisi kiri daripada mulut, sisi kiri daripada mulut, dan ada yang menyebutkan huruf dot dengan cara cenderung kepada sisi kanan. Okey, kebiasaan manusia bila sebut huruf dot sebutannya itu cenderung kepada sisi kiri mulut dia. Okey. Tengok situ, pangkal gigi seri atas adalah daerah sentuhan tanpa tekanan. Di sini. Ni bahagian atas ni, bukan bahagian bawah gigi tak. Ni bahagian atas ni. Okey. Yang mana yang belajar bab apa, yang ambil dentistry, maka dia tahulah gigi-gigi ni. Ni gigi, ni langit atas ni. Ni langit bahagian yang menggerutu. Okey, yang menggerutu ni. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lidah kita akan bersentuhan di sini, di pangkal ni. Okey, lidah kita akan sampai ke sini. Dan sisi geraham atas adalah daerah tekanan dan sandaran. Ni. Sisi geraham ni, lidah kita, sisi lidah kita akan menempel pada sisi geraham atas, sama ada kanan ataupun kiri, mengikut kesesuaian masing-masing. Okey, sisi lidah kita akan menempel pada sisi geraham bahagian atas, sama ada kiri ataupun kanan. Adapun hujung lidah kita ni, hujung lidah ini ia akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ia akan akan berada pada
pada pangkal gigi depan bahagian atas kita. Okey. Ab. Ab. Tengok situ. Huruf Dad tempat keluarnya dari salah satu tepi lidah. Nampak tak? Salah satu tepi lidah. Besarkan sikit kita punya apa tu. Okey. Huruf Dad tempat keluarnya adalah dari salah satu tepi lidah, kiri atau kanan. Atau dengan kedua-duanya yang menempel dengan gigi gerham atas. Ujung lidah pun menempel dengan pangkal gigi seri atas di dalam mulut. Maka Allahumma salli ala sayyidina, kita bentangkan lidah kita. Kita bentangkan lidah kita. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam keadaan sisi lidah kita tu sama ada sisi kiri atau sisi kanan akan menempel pada sisi gerham atas. Okey, sisi gerham atas kita. Dalam masa yang sama hujung lidah kita akan sampai kepada pangkal gigi depan bahagian atas. Pangkal gigi depan bahagian atas. Di sini. Nampak tu? Okey. Kita bentangkan kita punya apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lidah kita tu. Okey, dan gigi sampai kita punya bahagian depan lidah tu menyentuh apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pangkal gigi depan bahagian atas. Dan di sini kamu tengok pengaliran udara ni, pengaliran udara ini ia tertahan. Ia tak boleh nak keluar di sini. Okey, tak boleh nak keluar. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, itu yang dikatakan sebagai apa? Dikatakan sebagai Dad, huruf Dad. Okey? Habis itu. Kemudian sekarang ni kita tengok pula hujung lidah. Hujung lidah dan bahagian atas daripada gigi hadapan beserta lelangit bahagian atas terbit darinya huruf lam. Tu. Hujung lidah dan bahagian atas daripada gigi hadapan beserta langit bahagian atas. Ni. Al. Okey. Bahagian atas daripada gigi hadapan tu maknanya dia bukanlah betul-betul di pangkal gigi, tidak. Bukan al, tak. Dia dalam sikit. Dia di bahagian, kalau kamu perasan kita punya apa tu lelangit kita ada bahagian yang menggerutu kan. Ada bahagian yang menggerutu setelah pangkal gigi setelah pangkal gigi depan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina, di situ lidah kita letakkan. Dia lentik sikit. Lidah kita tu bahagian depan dia lentik naik ke atas. Okey. Hujung lidah tu melentik dan hujung lidah tu diletakkan di mana? Diletakkan di apa tu lelangit yang menggerutu di situ. Langit yang menggerutu. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni huruf lam. Seterusnya huruf nun. Nun makhrajnya lebih kurang macam lam tadi. Hujung lidah beserta bahagian atas gigi hadapan tetapi di bawah sedikit daripada makhraj lam. Maka terbit daripada nun. An. Okey, sekarang ni cuba kita sebut. An. Nampak tak? Lam tu dia dalam sikit. Nun tu dia keluar sikit. An. Dapat rasa tak? Nun tu dia depan sikit daripada lam. Okey? Maka itu makhraj huruf nun. Kemudian hujung lidah beserta bahagian atas daripada gigi atas dan lelangit bahagian atas. Akan tetapi lebih dalam sedikit dari makhraj nun, maka terbit daripadanya huruf ra. Ar. Huruf ra ni, ra dia macam
dia macam makhraj lam dan nun. Tetapi dia punya tempat keluarnya itu dia ke dalam sikit daripada nun. Jadi dia punya tertibnya itu nun, ra, lam. Nun yang paling dekat dengan pangkal gigi depan. Kemudian setelah nun, ra, setelah ra, lam. Okey, cuba kita sebut al, an, ar. Kita dapat rasa ra tu dia berada di tengah-tengah di antara lam dan nun. Al, an, ar. Al, an, ar. Okey. Subhanallahil azim. Cantik. Okey, huruf-huruf hijaiyah ini, huruf-huruf bahasa Arab ni tuan-tuan, masya-Allah, dahsyat. Okey. Setiap huruf tu ada tempat keluarnya. Seterusnya, okey, di sini kita lihat, okey. Dia ada ni ra lah, tempat keluar ra. Allahumma salli ala sayyidina. Tentang ra tarqiq dan ra tafkhim. Tarqiq ni maksudnya apa tu, ra nipis, tafkhim ra tebal. Itu nanti datang dalam perbahasannya nanti insya-Allah. Tapi bukan sekarang. Okey, sekarang ni kita terus kepada hujung lidah beserta pangkal gigi hadapan terbit daripadanya huruf ta, dal dan ta. Okey. Hujung lidah beserta pangkal gigi depan. Ta, dal, ta. Ta, dal, ta. Ta dia tebal sikit. Ta. At, ta. At, ta. Kalau dal dia nipis sikit. Ad, at. Okey, hujung lidah tu dal, hujung lidah diletakkan di pangkal gigi depan bahagian atas. Ad, dal. Dia bukan macam D ya, huruf D, donkey, tidak. Donkey, D tu dia lain sikit. Okey, dal dia depan sikit. Dal, ad. Okey, hujung lidah diletakkan pada pangkal gigi depan bahagian atas. Ad. Kemudian begitu juga dengan huruf ta. At. Okey, at. Ta, dal, ta, makhrajnya sama. Okey, cuma dari sudut sifat berbeza-beza. Kemudian seterusnya ai, hujung lidah dan di antara gigi hadapan, bahagian atas dan bahagian bawah. Terbit daripadanya huruf sad, sin, zai. Nampak tak? Hujung lidah dan di antara gigi hadapan bahagian atas dan gigi hadapan bahagian bawah. Terbit daripada 3 huruf. Sad, as, sin, as. Nampak ada, kalau kita lihat pada apa tu, gambar ini, kamu perasan tak di situ ada ruang di situ. Okey, ruang antara gigi antara belakang gigi depan bahagian atas dan bawah dan lidah. Else. Kita punya, kalau sebut sad ni, sad apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hujung lidah ni ia akan kena pada pangkal gigi bawah, pangkal gigi depan bahagian bawah. Else, dia akan letak di bahagian belakang gigi ni, lidah kita, hujung lidah. Okey, else. Kalau sin, hujung lidah kita ni akan kena juga pada bahagian pangkal gigi depan bahagian bawah. Dan ada gap di antara hujung lidah kita tu dengan gigi depan kita. Gigi depan atas dan bawah.
as, as, az. Okey, as, az. Okey. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, itu terbit daripadanya tiga huruf tadi itu, sad, sin dan zai. Okey, kemudian Allahumma salli yang terakhir daripada makhraj lidah, hujung lidah beserta hujung gigi hadapan bahagian atas. Okey. Hujung lidah tu kamu letakkan pada hujung gigi hadapan bahagian atas. Terbit darinya huruf tha, zal, dha. Kamu kena beza di antara zal dan zai. Zal keluar lidah ni. Zal ni. Okey. Zal ni yang ustaz biru kan ni. Okey, dia kena keluarkan lidah. Senang je kamu keluarkan lidah dan kamu letakkan lidah kamu tu di bawah gigi depan bahagian atas. Lepas tu keluarkan suara dan keluarkan angin. Zal, 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 az, az. Okey, Allahumma salli ala sayyidina. Yang kedua, sa, as, as, lembut je. Zal tadi pun lembut juga. Az, az. Sa pun lembut juga. As, as. Okey, keluarkan lidah. As, as. Kalau vo, keluarkan lidah juga. Keluarkan lidah juga. Av, av. Vo, vo. Bukan zo. Bukan zo, zo. Zo tu tak betul. Itu cara sebut yang salah. Yang betul sebutan huruf vo adalah keluarkan lidah. Av, av. Zalimin. Minaz zalimin. Minaz zalimin. Bukan minaz zalimin, tak. Minaz zalimin, keluarkan lidah. Sebab huruf-huruf yang terbit dari makhraj lidah, yang mana lidah kita dikeluarkan, hujung lidah kita diletakkan pada hujung gigi hadapan bahagian atas. Okey. Zal, zal, fa, dha. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu cara sebutan yang betul bagi huruf fa, zal, dha. Maka awas ketika mana kita membaca suratul Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, perkataan allazina tu dia ada huruf zal. Allazina, bukan allazina. Maka bila kita baca, hendaklah kita keluarkan lidah kita. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina, alladzina. Mana? Bukan allazina. Siapa baca siratal ladzina an'amta alaihim, solatnya tidak sah. Kalau umurnya sekarang ni dah 20 tahun, 21 tahun, sejak dari balik sampai sekarang dia baca bacaan macam tu, maka solatnya tidak sah. Tidak sah. Sebab dia melakukan kesalahan yang mengubah makna ataupun yang mengosongkan makna. Yang betul adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mesti keluarkan lidah. Kalau tak keluarkan lidah, maka solat kamu tidak sah. Sia-sialah umur dah 21 tahun, umur dah 22 tahun, solatlah daripada sejak balik, tapi rupanya Fatihah tak settle. Okey, Fatihah tak settle sebab apa? Sebab tak mengaji betul-betul. Tidak mentalqinkan, tidak memperdengarkan bacaan Fatihah itu kepada guru yang boleh memperbetulkan bacaan kita. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka di sini kita dapat lihat
makhraj lidah kesemuanya terbahagi kepada 10 dan huruf yang keluar daripadanya ada 18 huruf. Ada 18 huruf. Ada 10 pecahan makhraj bagi lidah, dan huruf yang terbit daripada lidah ni tuan-tuan ada 18 huruf. Bukan kaling-kaling. Alright. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lidah ni adalah bahagian yang kritikal. Okey, kerana terbit daripadanya banyak huruf. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Okey, kita besarkan sikit dia punya gambar ni. Okey. Okey. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok situ. Huruf qaf yang kita tengok tadi, qaf, kaf, dad. Dad ni menyebabkan sisi lidah yang menempel pada sisi gerham atas dan hujung lidah sampai kepada makhraj ta. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tengah lidah ni naik ke sampai ke pangkal sampai ke langit atas, ada jim, shin dan ya. Kemudian nampak tu ra, nun, lam. Tapi ini gambar ni salah ni. Sepatutnya lam tu pada bahagian ra. Okey, lam pada bahagian ra, nun pada bahagian lam, dan ra pada huruf nun. Dia punya susunan terbalik. Al, an, ar. Huruf ra dia di antara nun dan lam. Maka pada huruf ra ni, ra yang ada pada gambar Ustaz ni, sepatutnya huruf lam. Huruf nun yang ada dalam gambar Ustaz ni sepatutnya huruf ra. Dan huruf lam yang ada pada gambar Ustaz ni sepatutnya huruf nun. Okey. Kemudian hujung lidah kena pada pangkal gigi depan bahagian atas, terbit daripada huruf ta, dal dan ta. Ta, dal dan ta. Kemudian hujung lidah diletakkan pada pangkal gigi depan bahagian atas, terbit daripada huruf sa, zal, va. Sa, zal, va. Kemudian hujung lidah diletakkan di bahagian gigi, di bahagian belakang gigi depan bahagian bawah. Okey, sin, zai dan sad. Sin, zai dan sad. Huruf sad tuan-tuan dia di antara sifatnya dia mesti ada bunyi siulan. Else. Dengar tak siulan tu? Okey, sad dia mesti ada siulan. Kalau sin tak ada, sin dia tajam. As, keluar angin. Okey, as, else. Tu beza di antara sin dan sad. Sin dan sad. Okey. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesimpulannya, kita kembali kepada carta yang terakhir. Okey, huruf lidah, makhraj huruf semuanya ada 5. 1 2 3 4 5. 5 pecahan besar. Yang pertama jauf, yang kedua al-halqu, yang ketiga lisan, yang keempat syafatan, 2 bibir, yang kelima khayshum. Okey, jauf, halq, jauf dan halq, syafatan dan khayshum kita dah sebut dah tadi. Okey, lidah tengok situ. Terbit daripadanya 18 huruf. Qaf, kaf, dad, lam, ra, nun. Qaf, kaf, dad, lam, ra, nun. Ta, dal, ta, zai, sin, sad, tha, zal, va, jim, shin dan ya. Okey.
Maka kesemua ini adalah perbahasan tentang makharijul huruf. Okey, makhraj huruf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka selesailah sudah perbahasan kita untuk pada minggu ini, iaitu tentang muqaddimah dan perbahasan tentang bab makhraj huruf. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada minggu hadapan insya-Allah kita akan bahaskan pula tentang sifat-sifat huruf. Okey, sifat-sifat huruf. Kita tak masuk lagi dalam bab nun sakinah dan tanwin. Okey, sekarang ni macam Ustaz sebut pada awal tadi, Ustaz dah faham pada kamu semua bahawa step yang pertama sebelum kita masuk membahaskan tentang hukum hakam tajwid, step yang pertama adalah apa? Adalah perbahasan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Okey? Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih saya ucapkan kepada semua di atas fokus yang telah diberikan sepanjang pengajian kita pada hari ini. Okey, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kefahaman kepada kita semua terhadap apa yang kita bahaskan pada malam ini insya-Allah taala. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Ustaz, serahkan semula kepada tuan moderator iaitu Encik Afiq. Saudara Afiq. Okay. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. InsyaAllah kita teruskan pada sesi Q&A. Jika ada sebarang persoalan boleh kemukakan secara langsung ataupun di ruangan chat. Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah saya Rizwan. Saya ada satu soalan. Tadi Ustaz ada kata yang apabila kita baca Al-Fatihah, kita tak sempurnakan huruf zal, solat kita tidak sah. Bagaimana pula dengan mereka yang mempunyai lidah pendek, yang tak disebut ros punya yang pelat sikit. Lidah yang pendek, Ya, saya. dia tak boleh sebut zal. Tak boleh sempurnakan beberapa huruf seperti ro, zal. Biasa kalau orang yang ada problem pada penyebutan huruf ra, dia boleh sebut huruf zal. Okey. Biasanya begitu. Okey, bagi orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada problem dari sudut penyebutan huruf ra, dia tidak fasih. Dia tidak fasih pada menyebutkan huruf ra. Bila dia sebut huruf ra, dia bertukar jadi ghain, al. Okey. Contoh dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada penitilannya dari sudut fiqh. Orang yang seperti ini mereka tidak boleh menjadi imam. Tidak boleh menjadi imam bagi mereka-mereka yang fasih. Maksudnya kalau belakang-belakangnya itu ada orang yang lebih fasih membaca dalam menyebutkan huruf-huruf hijaiyah, maka hendaklah didahulukan orang-orang tersebut. Okey, kalau dia nak jadi imam, boleh jadi imam sesama geng-geng dia saja boleh. Iaitu yang sama-sama tidak fasih menyebutkan huruf ra. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi mereka ni ada dua pilihan. Okey, ada dua pilihan kata ulama di sini. Kalau kita sebut, kalau kita jawab dari sudut ilmu fiqh lah, okey. Mereka ni tidak boleh melakukan solat secara bersendirian. Sebab apa? Fatihah yang yang tidak sah. Kalau mereka tetap mengekalkan sebutan ra dengan ghain. Okey. Bacaan mereka solat mereka tu tidak sah sebabkan berlaku kesalahan yang mengubah makna. So apa yang perlu dilakukan, dia hendaklah sentiasa solat secara berjamaah. Solat secara berjamaah, maka Fatihah yang dibaca Fatihah bagi makmum
akan ditanggung oleh imam. Okey. Di sisi mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Fatihah makmum akan ditanggung oleh imam di sisi mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Maka supaya solat mereka itu sah, maka mereka hendaklah sentiasa solat secara berjamaah. Bila mereka solat secara berjamaah, masalah Fatihah mereka selesai. Sebab apa? Fatihah mereka akan ditanggung oleh imam. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, hendaklah dia menukarkan ayat dari suratul Fatihah yang ada padanya huruf ra tadi itu kepada ayat yang lain daripada Al-Quran yang tidak ada huruf ra, tetapi dengan syarat bilangan huruf ayat yang ditukar, ayat yang ayat baru yang kita tukar itu hendaklah tidaklah kurang bilangannya itu daripada ayat yang asal. Contoh Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Kita kena kiralah berapa bilangan huruf yang ada pada ayat tersebut, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kita kena cari satu ayat yang lain dari surah dari dalam Al-Quran bagi menggantikan ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah itu. Yang mana ayat yang kita nak ganti itu hendaklah bilangan hurufnya tidaklah kurang daripada bilangan huruf dalam ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah. Okey. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti yang saya sebut tadi, huruf zal biasanya orang yang pelat lidah, yang pelat penyebutan huruf ra ni, zal dia boleh sebut. Cuma masalahnya adalah pada huruf ra. Okey. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Ada sebagian soalan lagi? Jadi kalau insyaAllah kalau tak ada, berakhirnya sesi Q&A tadi, berakhirnya sudah sesi kelas kita pada malam ini. Jutaan dan ribuan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Sobri atas perkongsian ilmu yang telah diberikan sebentar tadi. Jadi insyaAllah sekadar itu saja kelas tajuk kita pada malam ini dan insyaAllah akan disambung pada masa akan datang. Terima kasih diucapkan kepada para hadirin dan juga Ustaz Muhammad Sobri. Sekian. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Okey, insya-Allah.